Perkhidmatan. Testing 1 2 3 testing. Ada insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu dalam Alhamdulillah. Kita bertemu dalam rangka untuk sama-sama kita mengeratkan lagi kefahaman kita, memperkuatkan lagi kefahaman kita insya-Allah. Dan saya masih lagi dalam musafir bersama dengan sahabat-sahabat kita dalam Kembalu Ukhuwah dan sekarang berada di Kelantan. Alhamdulillah bersama-sama dengan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita di Kelantan. Dan insya-Allah pada hari ini kita dijamu oleh dijamu dengan kambing golek lah hari ini, alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah dengan kita memperdalamkan, membenarkan apa yang kita gambarkan sebagai niat kita. Sentiasa kita betulkan niat kita. Nabi gambarkan kepada kita innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dia bermula dengan niat, dan niat itulah sebenarnya perkara yang paling asas di dalam amal. Dan niat itu berada di dalam hati. Maknanya hati ni kalau hati ni banyak amalan hati. Amalan hati itu dia bermula daripada segala-galanya lah. Segala-galanya dia bermula daripada amalan hati. Sebab tu tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan supaya kita sentiasa memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, sentiasa meningkatkan hati kita kan, supaya tidak hati kita itu rosak. Sebab hati rosak akan rosak seluruhnya kan. Ala fil jasadi mudrah iza salahat saluhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb kan. Dalam tubuh badan manusia ada segumpal daging, kalau baik baik seluruhnya, kalau rosak rosak seluruhnya. Itulah hati kan. Jadi hati ni satu penting. Sebab tu kita kena sentiasa melihat hati kita, di mana hati kita, kedudukan hati kita, supaya hati kita ini sentiasa bersih, tertingkat. Kerana hakikat ujian Allah, hakikat serangan Dajjal ialah hakikatnya ialah pada hati. Dia tak paksa kita keluar daripada Islam. Dia tak akan paksa kita keluar daripada Islam. Sekarang ni malahan dia beri kepada kita perkara yang bersangkut paut dengan Islam kan. Tetapi sebenarnya dia memaksa kita untuk hati kita tadi tu rosak daripada Islam itu sendiri, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan melihat sedikit, tajuk saya letak situ ialah sekularisme dan kebangkitan ummah. Jadi permulaan mukadimahnya saya nak sama-sama mengajak bahawa kita nak berfikir sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, bagaimana keadaan umat hari ini berada di kemuncak dalam segala hal. Yang ramai majoriti kemuncaknya terdedah dengan kesesatan. Yang majoriti. Yang minoriti, yang sedikit tetapi yang beriman, yang kuat, terdedah dengan kebangkitan. Terdedah dengan pembinaan kekuatan. Jadi yang ikhlas, yang beriman, dia terdedah dengan kebangkitan. Yang mau mengikut arus, iaitu majoriti, dia terdedah dengan kesesatan. Dan kita sedang berada di hujung era mulkan jabarian. Di hujung. Kita berada di hujung. Ini berita baik lah pagi ni nak sebut. Kan? Kita baca hadis Nabi SAW. Dan hadis riwayat Tabrani. Bagaimana kata Rasul SAW, hadis panjang. Saya baca makna dia.
tegaklah pada kamu masa kenabian sampai beberapa lama yang dikehendaki Allah, maka terjadilah ia. Masa yang pertama kepimpinan di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tegaklah selepas itu kepada kamu khalifah atas manhaj kenabian, maka terjadilah ia padamu beberapa lama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hero tadi tu. Lalu tu hero tadi. Jadi tertegaklah khalifah dengan manhaj kenabian. Kemudian dia diangkat. Kemudian Nabi kata terjadi pada kamu masa kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit iaitu mulkan aqdan. Mulkan aqdan. Maka terjadilah beberapa lama sehinggalah diangkat. Jadi mulkan aqdan ni ketika pemerintahannya masih lagi Islam, tapi menggigit, terpaksa gigit dengan sunnah, pegang sebab orang nak menyeleweng. Kemudian tertegaklah kepada kamu kerajaan yang menyeleweng, kata Nabi. Apa dia? Mulkan Jabbarian. Maka terjadilah beberapa ketika sehingga Allah angkat. Mulkan Jabbarian ni keadaan kerajaan diktator macam sekarang lah. Sekarang kita tak nampak diktator sebab kita kena tipu. Sebenarnya kita kena tipu, kita tak nampak. Apa contoh kena tipu ni? Contoh kena tipu ni kan, kita punya hak kita dia akan diambil dan dia tak dibenarkan. Hak untuk kita mendapat air percuma diambil kan. Hak untuk mendapat keperluan asas yang perlu pendidikan percuma ada yang diambil kan. Hak untuk hidup dengan sistem ekonomi Islam diambil. Tak boleh, nak kena guna riba, nak kena guna sistem-sistem kapitalis diambil. Ini juga sebahagian daripada Jabbarian, dipaksa, tak boleh. Kalau nak bawa kereta kena ada insurans. Kalau tak ada insurans tak boleh. Sedangkan insurans tu dalam Islam asasnya tak ada. Dia terpaksa lah. Itu yang baik-baik, yang okey-okey kan. Yang kita nampak okey, tapi namanya yang lain pun ada lagi. Jadi sebab itu kita digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mulkan Jabbarian ini kepemerintahan dictatorship adalah merupakan satu pemerintahan yang akan diangkat juga. Akan angkat. Jadi kita ni dah di penghujung kepada mulkan Jabbarian, itu yang seronok tu kan. Kemudian selepas itu akan tertegak pada kamu, kata Nabi, khalifah. Lepas mulkan Jabbarian ni Islam menang. Khalifah tertegak di atas manhaj kenabian, di atas manhaj sistem Nabi yang mengamalkan sunnah Rasul di kalangan manusia. Maka Islam akan tersebar luas di muka bumi ini, diredai oleh penghuni langit dan bumi. Jadi Islam ni akan tertegak. Lepas ni Islam tertegak. Macam mana kita lihat hari ini mulkan Jabbarian memaksa kepimpinan negara-negara ni dipecah-pecahkan. Nampak macam dunia ni okey, tapi dipecah-pecahkan dan kemudian tersebar berbagai kemungkaran, kita akan sebut lagi lah. Kemudian lepas tu akan terbenanya khalifah di atas manhaj kenabian. Jadi ini Nabi sebut. Hadis ini sahih. Ini hadis dibuatkan oleh Imam Tirmizi atau Tabrani. Hadis yang kita baca sebelum ni Imam Ahmad. Imam Ahmad sama juga. Kemudian apa Nabi sebut? Maka sunnah Rasul di kalangan manusia akan tersebar luas. Satu dunia akan redha dengan Islam. Sama ada penghuni langit ataupun bumi. Langit tidak akan meninggalkan setitis pun air hujannya kecuali akan dicurahkan. Jadi bila Islam dah memerintah tu, rahmat Allah akan turun semaksimal yang mungkin. Kita berada dalam bencana alam sekarang ni, kemarau, gempa bumi. Malaysia pun dah dikata akan kena gempa bumi dengan 9 skala Richter. Bukan sekecil 9 skala Richter tu. Saya ingat 9 skala Richter tu dekat-dekat dengan tsunami 2004 di Aceh. 2004 9.5 skala Richter. Kita tengok ombak tsunami naik tinggi sampai 2 kali pokok kelapa, digambarkan dalam kampung lah kan. Jadi kita lihat ketika Islam menang dan memerintah, maka seluruh dunia akan redha dengan Islam. Masa itu tak ada dah fitnah. Sebab tu Allah gambarkan dalam Quran waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kullu lillah. Kamu berperanglah pada jalan Allah, berjuanglah pada jalan Allah sehingga hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah ke atas agama itu, seluruhnya milik Allah.
Jadi sini kita lihat bagaimana masa itu akan ada nanti. Tak tahulah bila, tapi dah dekatlah, insya-Allah. Maka langit tidak akan meninggalkan setetes air pun kecuali disurahkan. Maknanya rahmat. Allah akan bagi rahmatnya sepenuhnya. Dan bumi tidak akan meninggalkan tanaman dengan barakahnya kecuali dia akan keluar. Jadi bumi juga akan mengeluarkan, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Jadi hari ni kita nampak pokok-pokok kering. Makanan semua 1/4 aja sekarang ni. 1/3, 1/4 sekarang ni. Makanan yang ada. Makanan pun, bumi pun akan mengeluarkan dengan barakahnya. Semua jenis tanam-tanaman akan tumbuh. Ini barakah bila berlaku khalifah Islam. Bila khalifah Islam, maka dia akan datang kekuatan. Maka era mulkan Jabarian ini, era diktator ini adalah merupakan satu era yang sedang menguasai pada hari ini. Dan apakah identitinya? Jadi apa intinya yang kita nak kena sama-sama faham sini, apa sebenarnya isi dalam era mulkan Jabarian ini? Sebab orang kata kita boleh semayang, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh baca Quran, boleh ada khutbah, boleh ada madrasah, boleh hafal Quran. Okeylah, apa lagi kan? Apa lagi nak? Semua ada dah. Kan? Jadi, apa yang kita nak sibuk-sibuk sangat nak khalifah Islam ni contohnya? Apa yang sibuk-sibuk? Maka kita melihat apakah inti kepada era mulkan Jabarian ini ialah intinya ya Allah, ialah falsafah, pegangan, ideologi, akidah, agama diasingkan daripada hidup dunia. Hidup dunia terpisah daripada agama. Kita semayang, itu bab agama. Kerja, tak kira agama dah. Rasuah pun boleh. Sebab itulah namanya Tuan Haji, namanya Ustaz, namanya ahli agama, boleh ambil rasuah. Boleh beli kereta dengan riba. Tak maaf lah. Kita cakap macam itu kan. Boleh beli kereta dengan riba. Atas nama nak selamatkan keperluan. Kan? Nak tolong orang. Maka dia pun buat apa namanya sewaan kereta Lala Move. Grab Food. Kan? Grab Food. Nak tolong lah. Kan? Supaya ada kerja. Tapi digunakan riba. Untuk nak menolong orang. Jadi riba tu tak salah. Sebab riba ni bukan agama dia kata. Bisnes ni bukan agama. Bisnes ni sebahagian daripada hidup. So pengasingan di antara agama dan hidup ini adalah merupakan sistem yang dinamakan sekular. Dan sistem inilah hakikat inti kepada mulkan Jabariyah. Sebab datangnya iblis dan syaitan dan Al-Masih Dajjal, dia bukan nak ambil dunia daripada manusia itu. Tapi dia nak rosakkan manusia. Supaya dunia mazaratul akhirah tak berlaku. Dunia sebagai ladang akhirat tak berlaku. Dunia sebagai ladang akhirat tak berlaku. Dunia, akhirat. Macam itu. Inilah digambarkan sebagai sistem sekular. Jadi sistem ini sebenarnya telah bermula secara rasminya sejak daripada Nabi Isa lagi. Ini Nabi yang datang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ketika itu kerajaan Rom. Rom di bawah pagan. Pagan ni apa? Percaya kepada benda-benda yang mengarut-mengarut ni lah. Kan? Yang kurafat-kurafat ni. Pagan. Jadi, Rom di bawah pagan ataupun jahiliyah. Mengamalkan pemerintahan raja-raja mereka. Dan mereka mengamalkan sistem sekular. Jadi, agama ni terpisah dengan kehidupan. Dan inilah yang digambarkan sebagai sistem mensyirikkan Allah. Macam mana boleh mensyirikkan Allah? Sebab agama sekular ni, kan, bahagian sembahyang Allah. Tapi bahagian kerja-kerja, kaisar, raja. Bahagian ibadah khusus, Allah. Tapi bahagian pendidikan, ekonomi terpisah. Kita belajar matematik, hebat sampai PhD. Sampai PhD belajar matematik. Dulu panggil ilmu hisab. Sekarang dia panggil matematik. Ada matematik moden, ada matematik tambahan, macam-macam matematik, macam-macam popular. Teorem, hipotesis, macam-macam matematik. Tapi orang yang belajar matematik sampai PhD, tak tahu nak kira dosa dia berapa. Tak tahu nak kira dosa dia. Tak tahu nak kira kerosakan yang dia buat. Yang dia tahu, kira hanya duit semata-mata. Dan duit tu pun tak dapat sampai ke akhirat. Nampak? Ini sekular. Kita pandai mengira, tapi kita tidak pandai menghisap, mengira dosa kita. Kita buat dosa, kita tak kisah. Ini sekular.
Sekular. Kita rasa macam, oh dah pandai dah. Aku bahagian matematik. Aku bahagian finance. Dia panggil apa? Ada satu lagi. Satu science tu. Science. Actually science. Dulu masa saya belajar dulu ramai. Kita nak belajar actually science. Apa ni? Melihat, menganalisa ekonomi yang masa depan. Future economy. Terror lah kira. Orang bank negara semua ambil lah actual science ni. Kan? Banyak kawan-kawan pun ramai banyak ambil actually science. Belajar matematik, belajar actually science, belajar semua. Tapi tak pandai nak kira dosa. Maka banyak berlaku penyelewengan. Banyak berlaku rasuah. Lepas tu kita pula nak lawan rasuah. Kita nak lawan rasuah. Tapi kita tak tengok apa yang menyebab rasuah timbul. Kan? Yang menyebab rasuah timbul. Retorik sahaja. Jadi sebab itulah Empire Romawi, mereka mengamalkan agama pagan. Pagan ni apa? Mensyirikkan Allah. Banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Dan agama yang banyak Tuhan itu pun dia tak satukan dengan kehidupan. Itu di zaman Rom. Kan? Dan begitulah akhirnya apabila Nabi Isa datang berdakwah dan kemudian Nabi Isa membawa agama dia, agama Islam lah yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa bukan bawa agama Kristian. Kan? Tapi pada masa itu dia panggil lah Christ, agama Kristian dipanggil lah sebab yang dikata yang bawa tu kan Christ dia kata gitu Jadi bila agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam berkembang, agama Islam yang dibawa oleh Isa alaihissalam berkembang, maka masa itu raja-raja Rom melihat bahawa mereka perlu sekat agama Isa ini. Sebab agama Isa meletakkan raja di bawah Tuhan. Meletakkan sultan di bawah Tuhan. Di bawah Quran. Meletakkan pemimpin di bawah Al-Quran. Kalau kita Al-Quran lah. Kalau Isa dulu, Injil. Letak di bawah Tuhan. Jadi, maka dia kata tak boleh ni. Maka penganut Kristian dibunuh, ditangkap, dibunuh. Sehinggalah pada tahun 313 Masehi, pada masa itu, orang Kristian makin dibunuh, makin disekat, makin berkembang. Makin bertambah-tambah. Akhirnya mereka menggunakan satu taktik. Pada tahun 313 Masehi, keadaan berubah apabila Raja Konstantin mengeluarkan satu pengisytiharan, diisytiharkan strategi baru. Strategi baru nak kalahkan Nabi Isa dan pengikutnya, iaitu disebut sebagai pengisytiharan Milan, the Edict of Milan, tahun 313 Masehi. The Edict of Milan ini membolehkan seseorang itu menganut agama Islam tetapi mengikut acuan Rom. Boleh jadi agama Islam tapi ikut Rom. Ikut Rom kat mana Rom tu? Sekular. Terpisah. Raja untuk raja, kan? Kemudian kita kata agama untuk Tuhan. Agama untuk Tuhan. Kuat juga insya-Allah. Jadi sekularisme menjadi prinsip hidup. Itu bermula 313. 313 Masehi. Dan sekularisme lah telah menjadi sehinggalah pada tahun 313 mulalah baru ada Rom mengisytiharkan Christ ni, Kristian ni sebagai agama resmi dia. Agama resmi ni bukan kat Malaysia aja ada agama resmi, tapi daripada Rom dulu dah ada dah. Masa pada tahun 325 Masehi, dalam satu persidangan dipanggil Nikea, persidangan Nikea itu 325, maka Konstantin telah mengambil agama Kristian Ortodok, tapi bukan agama ajaran Isa, tapi ajaran yang dibuat sendiri sebagai agama resmi Rom. Agama resmi Rom. Tetapi hakikatnya bukanlah mengambil agama sebagai memimpin negara, agama sebagai satu yang spiritual saja, sekular, terpisah. Maknanya agama rasmi itu strategi Rom untuk menjadikan umat Isa alaihissalam pada masa itu sebagai umat yang beragama tapi mensyirikkan Allah. Jadi kita kena faham ni. Ini inti kepada kerajaan Mulkan Jabariyah. Jadi walaupun kita nampak macam sembahyang, nampak macam puasa, dia tak larang kita pergi haji, boleh pergi haji. Cuma kena ambil 3 suntikan je sekarang ni. Kena ambil 3 dos. Nak pergi haji, pergilah, tak masalah. Nak pergi umrah, pergilah, tak ada masalah. Tapi kamu mesti buat sekian. Apakah sekian? Mensyirikkan Allah. Sedangkan syirikkan Allah itu dosa yang paling besar sekali.
Ini zaman Rom dah mula dah. 325 secara resmi. Agama resmi Romawi adalah agama Kristian disebut. Tapi agama Kristian itu pun bukan agama Nabi Isa. Agama Nabi Isa, Nabi Islam, agama Islam. Agama Islam, agama Nabi Isa. Yang telah Allah bagi nama Islam sejak daripada dulu lagi. Sebelum Nabi Muhammad lagi dah ada Nabi Islam ni. Maka perkara ini berjalan secara berperingkat. Akhirnya urusan penganut-penganut ataupun umat dan rakyat kepada Rom tadi menjadi dua. Yang pertama, gereja sebagai pusat agama yang terpenting, dan kemudian yang kedua, pentadbirannya di bawah raja. Pentadbiran di bawah raja. Jadi inilah asas Mulkan Jabariyah. Jadi Mulkan Jabariyah ni dia bukan bermula sejak daripada Nabi Muhammad SAW lagi. Bukan bermula sejak daripada zaman Osmaniyah jatuh lagi. Mulkan Jabariyah ni hakikatnya dia bermula sejak daripada Isa lagi. Sebab apabila Isa melakukan dakwah, maka berkembang agama Islam berkembang di bawah pimpinan Isa Ibn Maryam alaihissalam. Maka ditangkap, dibunuh orang-orang yang mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, agama Islam itu. Maka mereka macam mana nak buat? Macam mana buat sehinggalah 313 dia buat satu keputusan, kita kena buat satu agama yang menyamar. Nampak macam agama Isa, tapi rupanya agama yang mensyirikkan Allah. Dan mereka telah mengisytiharkan, bila dia buat macam itu, mula pengikut-pengikut Isa mula rasa, ini pun agama juga. Ni pun okey juga. Ni menyembah Allah juga. Maka mereka mula masuk ke dalam agama yang baru. Agama yang sebenarnya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka sebab itulah kita lihat sampai bermula daripada situ, Injil mula dicetak dengan berbagai cetak. Cetakan John, cetakan sekian macam-macam lah. Hari ni kenapa? Dia nak bagi orang masuk agama baru. Agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Jadi agama Nabi Isa dikejar. Siapa yang nak mengikut Isa, mentauhidkan Allah, dikejar, ditangkap, dibunuh. Malahan Isa sendiri disalib. Dikatakan Isa disalib, tapi Allah telah selamatkan Isa. Allah telah naikkan Isa, menukarkan salah seorang daripada pengikut dia itu menjadi wajah Isa alaihissalam, maka Isa diselamatkan. Isa sendiri dibunuh. Kemudian agama Isa diisytiharkan sebagai agama resmi. Logik ke? Tak logik. Jadi kita pula hari ini bangga dengan Islam sebagai agama resmi. Bangga. Kenapa? Kita kata Malaysia negara Islam. Negara orang Islam. Saudi Arabia negara Islam. Jadi sini kita lihat. Mulkan Jabariyah itu sebenarnya intinya lah memisahkan al-iman wa taqwa. Dan juga agama itu, ad-din dengan kehidupan. Ini inti dia. Sehingga hari ini kita lihat bila manusia-manusia yang bernama Muslim mula nak kembali kepada sistem hidup Islam. Mula cerita tentang dinar. Kita kena ada dinar. Tak mahu dah sistem-sistem fiat money. Kita kena ada perubatan. Kembali balik ke perubatan yang komprehensif. Konsep perubatan komprehensif tak sama macam konsep perubatan Rockefeller. Minta maaf lah kalau ada kawan-kawan doktor kat sini. Berbangga dengan medical yang dibuat. Pelajar-pelajar cerdik semua dia sebut medical. Akhirnya supaya apa? Menentang perubatan Tibun Nabawi. Menentang perubatan Tibun Nabawi. Yang tentang siapa? Doktor-doktor Islam sendiri. Yang tentang siapa? Mereka yang telah dididik, ditarbiah oleh Rockefeller. Dia kata apa? Agama-agama. Bila orang agama cakap pasal perubatan, dia kata kamu agama. Cakap pasal hukum-hukum biasa cukuplah. Bahagian ubat kami yang pakarnya. Sedangkan kami yang pakar tadi mengikut apa yang ada kepada Rockefeller Medicine. Cuba buat kajian. Saya seru doktor-doktor. Kalau antum semua seorang yang ada fikrah, ada iman, ada takwa, kaji perubatan Rockefeller. Bagaimana mereka telah memulakan perubatan medicine itu dengan membunuh perubatan-perubatan natural. Doktor-doktor yang mengamalkan natural party, perubatan secara natural. Malahan sebahagian tempat perubatan secara Tibun Nabawi ditangkap di Amerika, dilucutkan lesen amal dia. Sebelum tu tak ada lesen pun nak amal perubatan. Dia buat lesen. Siapa nak jadi doktor kena ada lesen. Maka lesen tu dia yang iktiraf. Macam mana dia iktiraf? Dia iktiraf kalau ikut sistem dia. Ikut Rockefeller punya sistem. Maka dapatlah lesen. Hari ni bangga dengan kita ada klinik besar, ada poliklinik besar, ada hospital besar. Tapi lesen diberi oleh Rockefeller.
Rockefeller kaji, buat kajian. Kalau kita cerdik sangat, yakin dengan perubatan ini, buat kajian macam mana Rockefeller Medicine bermula. Kita tahu sejarah bagaimana mereka telah menangkap, membunuh ramai doktor-doktor yang selain daripada alopati, iaitu doktor yang ada sekarang. Saya berani cakap sebab ini fakta. Ini fakta. Ini bukannya benda yang kita reka-reka. Fakta. Saya pun belajar jugalah sikit medical. Adalah sikit-sikit. Tapi bila kita cakap benda yang benar, doktor kita, aku dah ada kepakaran. Aku pakar ortopedik. Aku pakar surgeon. Aku pakar bahagian ni. Aku tahu apa yang aku buat. Betul. Ilmu yang ada itu sebahagian daripada ilmu itu betul. Tapi asasnya sekular. Sebab tu ada konsep, ada penyakit tak ada ubat. Ada konsep dalam medicine, ada penyakit tak ada ubat. Dia lupa Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyediakan ubat. Bila ada penyakit tak ada ubat, maknanya dia tidak mengiktiraf kekuasaan Allah. Dia tak mengiktiraf kekuasaan Allah. Jadi mungkin yang ada kat dia tu, ilmu dia tu tak sampai nak merawat kanser. Dia kata tak ada ubat sampai sekarang. Coronavirus tak ada ubat, yang ada vaksin sahaja. Sedangkan Menteri Agama kita yang dulu, mantan Menteri Agama, dia rawat diri dia dengan habatus sauda, dengan madu, dan beberapa makanan-makanan sunnah. Allah izin, habis dia punya coronavirus dia. Doktor yang pakar kata apa? Yang pakar belajar sampai hebat ni, tak ada ubat, kena vaksin sahaja. Dia tolak Tibun Nabawi, dia tolak natural party, dia tolak homeopati. Dia tolak segala perubatan yang lain, yang mana perubatan itu ada ubat. Dan yang menjadi tak pandainya tu, pemimpin-pemimpin yang tak belajar medik, yang kebanyakannya tak belajar betul-betul, ikut sahaja arahan-arahan daripada mereka yang kononnya ada lesen dalam perubatan. Perkara ini tidak didedahkan oleh ramai orang kerana perkara ini agak sensitif. Tapi hari ini kita dedahkan kerana sistem mereka sudah diambang kehancuran. Sistem Mulkan Jabariyah diambang kehancuran sekarang. Sudah nak habis dah. Kenapa kita nak takut? Saya seru kepada doktor-doktor. Saya dengar 80% staf-staf KKM tak setuju dengan apa yang berlaku di dalam KKM sekarang. Maka saya menyeru, bangkit, beritahu, keluar ke media, keluar ke akhbar. Beritahu yang sebenar. Kesan-kesan sampingan akibat vaksin. Beritahu yang sebenar. Beritahu tu PM tu beritahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, beritahu dia tu. Datuk Seri, ubat-ubat ni mungkin bolehlah vaksin, tapi ada yang lebih baik lagi. Yang boleh menyembuhkan. Beritahu. Sekiranya kita tidak beritahu, kita diam, maka kita menjadi syaitan bisu, kata para ulama. Para ulama mengatakan mereka yang ada kebenaran, dan kemudian mereka tidak menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang sepatutnya tahu kebenaran tersebut, maka dia seperti syaitan bisu. Dan Nabi menggambarkan dalam hadisnya, bagaimana kata Rasulullah SAW, sekiranya seorang itu ada ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang amat diperlukan oleh umat, dan dia menyimpan ilmu itu daripada umat sehingga menyebabkan umat itu mendapat cedera, bencana dan sebagainya, maka di akhirat nanti dia akan dikekang dengan kekang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di padang mahsyar lagi dia akan ikat dah. Bukan kata dalam neraka akan ikat, tak. Dalam padang mahsyar Allah dah ikat dah. Sebab apa? Ada ilmu tak nak apa? Sampaikan. Tahu tak nak sampaikan. Saya jumpa dengan doktor-doktor yang ada, kebanyakan menyatakan, kami minta maaf lah, kami tak boleh nak ke depan, nanti lesen kami kena tarik. Itu lesen Rockefeller. Kita lebih sayang lesen daripada melaksanakan amanah yang Allah berikan, ilmu yang ada pada kita. Amanah yang diberikan. Dan amanah itu adalah al-Islam. Kita semayang, kita puasa, pergi haji, sedekah, buat madrasah lagi, duit banyak doktor. Sedangkan kita buat di atas darah, di atas kesakitan, di atas penganiayaan dan kezaliman umat yang ada ini, yang akibat kita tak mengetahui ilmu yang ada pada kita. Kita tahu benda tu, tapi kita tidak mahu menyampaikan kepada lain. Sampaikan kepada Madani, kerajaan Madani ni, kerajaan yang nak mencontohi Madinah, kata PM kita. Sampaikan yang benar. Tibun Nabawi ada, natural party ada, homeopati ada, dan banyak lagi. Tapi kita diam. Kita kata tak ada ubat, kena guna vaksin juga. Dan sekarang ni kita dengar vaksin nak diwajibkan. Kawan-kawan nak pergi haji, kena ambil 3 dos mula. 3 dos wajib ambil, kata tabung haji. Padahal tabung haji tu ilmu tentang medicine langsung tak ada, dia pula wajibkan. Daripada mana arahan-arahan tu keluar? Kalau tidak daripada orang-orang yang berpendidikan Rockefeller, yang mahu supaya sistem Mulkan Jabariyah ini tertegak terus.
Dan sebab itulah kita nak kena rasa, dan inti kepada Mulkan Jabariyah adalah sekularisme. Memisahkan antara iman, memisahkan antara takwa, memisahkan antara dunia dan di akhirat. Pisah. Jadi ini yang kita nak kena rasa, dan insya-Allah apa yang berlaku pada hari ini telah menunjukkan bahawa mereka telah mula sampai kepada penghujung. Buat ni tak jadi, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Dirahsiakan sampai sekarang kita tak tahu berapa ramai yang sebenarnya terkena dengan kesan vaksin. Sampai sekarang kita tak tahu. Tak ada keluar laporan rasmi. Malahan ada saudara kita, Liana Razali, yang menyatakan bahawa dia mengetahui tentang ada seorang anak yang dicocok dengan vaksin, meninggal dunia. Dia pula ditangkap, bukan nak disiasat, ditangkap, hantar ke Tanjung Rambutan ataupun hantar ke hospital gila. Kemudian dikeluarkan, dapati tak gila, keluarkan pula. Sekarang dia akan didakwa. Siasat dengan betul-betul. Maka sebenarnya agama yang telah dibawa oleh Rom, iaitu Kristian ala Rom, adalah merupakan sebagai agama sebenarnya godless society. Hakikatnya ialah masyarakat yang tidak bertuhan. Itu hakikatnya. Sebenarnya masyarakat itu tak percaya pada Tuhan. Tetapi kita telah digembar-gemborkan dengan perkara-perkara yang seolah-olahnya inilah dia suatu yang suci, yang hebat. Dan di sini kita lihat akhirnya lepas daripada Rom itu, maka akhirnya kita tengok perjalanan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Maka terbinalah pada tahun 1776. 1776 terbinalah negara sekular yang terbesar di dunia yang pertama. Negara apa agaknya? Ingat, tahun 1776 terbina sebuah negara yang paling besar, negara sekular paling besar di dunia, kan? Dan negara itu menguasai dunia sampai sekarang. Negara apa? Siapa ingat? Itu adalah negara Amerika Syarikat. Negara apa? Apa moto negara? Apa moto resmi negara? In God we trust. In God we trust. Itu moto dia. Maknanya pada Tuhan kami percaya. Tapi itu hanyalah merupakan rentetan daripada kerajaan Rom yang telah menggunakan agama yang dicipta, iaitu Kristian. Mencipta agama yang dinamakan Kristian tadi, yang daripada asalnya Isa, itu agama Islam. Maka pada masa itu kita lihat bagaimana dia menggunakan juga moto yang sama, in God we trust. In God we trust, ini moto rasmi agama. Kemudian selepas itu diikuti oleh negara-negara Eropah. Satu-satu raja-raja di negara Eropah dijatuhkan, ditukar kepada sistem disebut sebagai demokrasi, tetapi sebenarnya dikontrol. Pemerintahan raja-raja Kristian yang berasaskan agama, mula dia cantas, sehingga akhirnya ada perlembagaan yang bertolak sekular. Minta maaf nak sebut ini. Ada orang-orang yang bukan Islam, ahli parlimen yang mula menyentuh tentang pendidikan Islam. Ahli parlimen dilantik oleh rakyat, tak ada agama Islam pun. Bukan saja tak ada agama Islam, tak ada pengetahuan Islam pun. Mereka menyentuh tentang pendidikan Islam. Dan pakar-pakar agama Islam kita, ulama kita, tak ada suara pun, senyap. Maka di sini kita lihat hari ini negara Islam yang pertama pula yang menjadi sekular ialah Turki. Sekaranglah mula panggil Turki. Turki. Dan pada 3 hari bulan Mac 1924 telah dijatuhkan khalifah yang terakhir Osmaniyah. 3 hari bulan Mac 1924. Ingat tarikh tu. Insya-Allah 3 hari bulan Mac 2024 cukup 100 tahun negara Islam Turki telah dirampas khalifah Amirul Mukminin daripada tangan umat Islam. Pada 3 Mac 2024 cukup 100 tahun Masihi. Jadi nak sebut kat sini, kita dah mendekati 100 tahun. Dan Nabi menggambarkan, Allah
akan membangkitkan di setiap 100 tahun, mereka yang akan mentajdidkan man yujaddidu laha dinaha. Nak bagi air tu Alhamdulillah. Berusaha keras mereka menyediakan air, so kena minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata nanti terasa hati dia. Bismillah. Kat meja tu sikit sini. Ambil meja tu sini. Tuan rumah suruh ambil meja kat sini. Kita tak apa sebab bukan rumah kita. Tuan rumah tak boleh ni, dia kata. Nak angkat. Kita tunggu sekejap nak angkat meja. Alhamdulillah. Hari ni kita berada di rumah. InsyaAllah mudah-mudahan ada barakah dalam rumah ini, insyaAllah. Dengan kehadiran orang baik-baik ni, ramai orang baik-baik. Dekat sikit. Ya, tak sampai. Okey. Baik, insyaAllah. Lupa dah apa nak cakap. Minum air. Tak apa. Jadi, insyaAllah 3 bulan Mac 2024 tahun depan, kita cukup 100 tahun. Nabi kata kita apa? Innallaha yab'asu li hazihil ummah. Kan, sesungguhnya Allah akan membangkitkan ke atas umat ini ala kulli mi'atas sanah. Ala kulli ra'sin mi'atas sanah. Di atas setiap permulaan ataupun akhir 100 tahun. Kepada umat itu, may yujaddidu laha dinaha. Mereka yang akan memperbaharui, mentajdidkan agama umat tadi. Jadi kita lihat selepas daripada kejatuhan Osmaniyah tadi, maka terhapuslah khilafah Osmaniyah. Maka daulah Islam berpecah-pecah. Akhirnya corak-corak raja semua pakat-pakat dihabiskan. Di Indonesia langsung tak ada raja. Walaupun banyak keraton. Keraton ni keturunan raja kerabat-kerabat ni banyak di Indonesia. Kan, salah satunya kan, keluarga daripada kami pun ada keraton juga. Keraton Mataram. Mataram ke Majapahit? Mataram kot. Jadi rupanya ada keturunan Mataram juga ni. Jadi adalah wakil daripada keluarga di sana, di sebelah sana. Dah lama lah ni kan, cerita lama ni. Dia pun dapat sagu hati daripada kerajaan Indonesia. Sebab dia adalah keturunan raja-raja yang ada di Indonesia yang hanya tinggal nama je. Di Malaysia masih ada raja-raja lagi. Ada sultan, malahan ada majlis raja-raja. Terkenal setiap kali puasa dan raya. Puasa dan raya memang fungsinya hebat. Mengisytiharkan permulaan Ramadan, permulaan Syawal. Jadi kita nak sebut kat sini ada raja-raja. Tapi ingat, wahai majlis raja-raja, tuanku sekalian, ke bawah duli tuanku-tuanku yang ada, ingat, mereka akan menghancurkan raja-raja ini. Mereka akan menghancurkan raja-raja ini. Sebab tu kita kena tahu sejarah yang berlaku. InsyaAllah raja-raja tahu sejarah. Dan sekiranya raja-raja merasakan rakyat tidak bersama mereka, rakyat bersama dengan ahli parlimen, insya-Allah beritahu je dengan kami-kami ini, insya-Allah kami akan bersama dengan raja-raja. Tapi untuk apa? Bukan nak menyokong maksiat dan mungkar. Tapi untuk menegakkan semula kepimpinan Islam. Kami akan bersama dengan raja-raja. Dan rakyat dah tak tengok politik dah. Parti politik dah tak boleh diharap dah. Semua bergaduh, berebut kuasa sama masing-masing. Tuanku raja minta tolong ambil alih. Tapi bukan untuk nak menghancurkan ikut nafsu, tetapi kerana ikut Islam sebagaimana yang sepatutnya. Yang sepatutnya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat pesanan daripada tuan-tuan guru yang pernah kami jumpa, antaranya yang telah meninggal dunia, tak sebut namanya, di salah satu buah negara. Satu ketika raja nak uji dia. Maka dia kata, tuanku, kalau tuanku nak masuk neraka, tuanku masuk seorang-seorang. Patik-patik tak mau ikut. Ini ketegasan ulama-ulama dahulu yang memimpin kepimpinan raja-raja. Kemudian raja-raja yang soleh itu telah ditumbangkan, dihabiskan oleh British dan juga kuncu-kuncunya. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka yang memimpin di negara kita ini. Majlis raja-raja jangan hanya nak isytiharkan Syawal dan Ramadan sahaja. Kita mahu raja-raja mengisytiharkan pemimpin mana yang kena tolak, pemimpin mana yang kena ambil. Dan pemimpin itu mestilah berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Mesti berasaskan kepada Islam. Ini semua amanah yang diberikan oleh Allah kepada duli-duli ke bawah dia yang raja-raja, sultan-sultan yang ada di negara kita. Barulah kita menjadi hamba Allah. Barulah kita menjadi manusia, bukan menjadi hamba kepada nafsu. Afara'aita man ittakhaza ilahu hawa
Maka pernahkah kamu melihat orang yang mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Kita tak mau jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ittaqillah haitsumma kunta. Takut pada Allah, bertakwalah pada Allah di mana pun kamu berada. Di kedudukan mana pun kamu berada, takut kepada Allah. Karena kepimpinan mulkan jabarian sekarang ini akan jatuh. Dajjal dia akan keluar tak lama lagi. Itu tanda-tanda kejatuhan, kerana Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Dajjal akan dibunuh. Kepimpinan tentera dia akan dihapuskan. Terpulang kepada kita, sama ada mahu bersama dengan Islam dan kebangkitan dan tajdidnya, ataupun kita bersama dengan kufur dan arus banjir yang melanda kita semua. Jadi sebab itulah falsafah sekular ini telah menjadi dasar kepada kepimpinan negara di seluruh dunia, dan mereka menyatu untuk memperkuatkannya. Maka kita lihat berlakulah pengasingan antara agama dalam urusan pemerintahan, dalam urusan pengurusan dengan kehidupan. Sebab tu bila kita pergi ke jabatan kerajaan, ni saya seru kalau boleh yang maklumat Perdana Menteri tengok ni keluhan rakyat. Pergi jumpa dengan pegawai-pegawai tertentu, berlaku satu masalah, tak kira masalah apa, jumpa pegawai kerajaan, dia kata kami kena ikut peraturan. Di situ ada peraturan, tidak ada ihsan, tak ada budi bicara, tidak ada ihsan, ikut saja. Maka rakyat yang rendah-rendah habis. Ini pahlawan juga ni. Langgar. Allah Akbar. Dia cari atuk dia. Atuk dia dah. Dapat ke atuk dia senyap lah. Alhamdulillah. Ni. Bayangkan umat Islam bila tidak ada khalifah macam inilah. Anak kecil kalau menangis jumpa mak ayahnya, dia boleh senyap sebab ada mak ayah dia. Umat Islam menangis meraung sampai air mata darah keluar, sampai mati, tak ada orang yang nak pujuk dia, tak ada orang yang nak bimbing dia, kerana khalifah telah dipotong, khalifah telah diputuskan. 3 bulan Mac 1924, 3 bulan Mac 1924 dihabiskan. InsyaAllah 3 bulan Mac 2024 akan ada 100 tahun tadi. Maka di sinilah 3 kesan buruk yang kita nak kena tengok. 3 kesan buruk ni kita kena perhati. Kenapa? Kerana kalau kita tak perhati, kita tak boleh bangkit. Yang pertama sekali, antara 3 kesan paling buruk akibat daripada sistem mulkan jabariah ini, sistem yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia ini, menyebabkan umat Islam berpecah belah. Menimbulkan perpecahan yang paling hebat di kalangan umat Islam. Kenapa? Agama sekular telah mengasingkan Islam yang sebenar dengan kehidupan. Maka ada di kalangan umat yang nak mengamalkan Islam, ada di kalangan umat yang nak mengamalkan nafsu, agama nafsu dia. Maka berpecah, umat berpecah, tak boleh nak bersatu. Kenapa tak boleh nak bersatu? Kerana unsur-unsur kebatilan yang ada menyuburkan kesamaran, keraguan di kalangan umat, sehingga akhirnya mereka tidak berpegang dengan Islam. Maka berlakulah pemisahan antara ukhuwah tadi. Tak boleh bersama. Ada yang ikut yang ini, ada yang ikut yang itu dan sebagainya. Kerana al-batil dan hak tak boleh bersama. Bila kita mensyirikkan Allah, tak boleh dengan kita nak mentauhidkan Allah. Bila kita mentauhidkan Allah, kita kena tinggalkan syirik. Bila kita syirikkan Allah, kita tidak boleh ambil tauhid. Al-haq wal-batil dia tidak akan bersama. Ibarat siang dan malam. Bila siang ada, habis malam tak ada. Bila malam masuk, habis tak ada cahaya, gelap. Dan di sinilah tercetusnya pecah belah yang hebat. Kenapa? Kerana dasarnya sekular, kerana kerangkanya sekular, kerana strukturnya sekular. Dan ahli-ahli politik yang dilantik menggunakan hadis, menggunakan Quran, menggunakan hujah untuk nak menyesuaikan sekular kepada Islam. Dan Islam dijadikan sekular. Nak sesuaikan, gunalah hujah-hujah dia. Ini tugas ahli politik yang mendukung sistem mulkan jabariyah. Dan sinilah kita lihat akhirnya ahli politik ini sendiri pun berpecah sekarang. Berpecah. Walaupun agamanya Muslim, agamanya Islam, berpecah. Dan di sini kita lihat yang jadi mangsa adalah rakyat. Rakyat akan keliru
kerana pegangan mereka kan bercampur-campur. Maka Islam yang ada pada umat hari ini menjadi longgar. Longgar. Dia boleh sembahyang Allahu Akbar, menyembah Allah. Dia boleh juga menyembah nafsu ketika di tempat kerja. Kerja kata, bos kata apa? Engkau buat ABC. ABC ni semua lawan Allah belaka. Yang satu tak sembahyang, yang satu tak puasa, yang satu tak boleh pergi haji dan sebagainya. Kan? Tak boleh tutup aurat. Ada satu syarikat tu tak bagi tutup aurat. Ada seorang pelajar saya dulu daripada yang mengikut program ni daripada Universiti Melaya. Seorang yang baik, yang salihah. Tiba-tiba dia habis kerja, dia habis belajar nak pergi kerja. Pergi kerja kena satu syarikat yang bukan Islam. Excellent, dia sampai peringkat dapat eksekutif. Tetapi bila sampai satu peringkat, dia suruh entertain klien. Pegawai-pegawai ni entertain, layan customer, klien dia. Maka dia kata nak jumpa layan klien ni, klien daripada luar negara. Maka dia kata tak boleh pakai tudung. Tak boleh pakai tudung, buka tudung. Dia orang ni tak suka dengan orang pakai tudung. Pakai pakaian yang elok-elok sikit di mata nafsu. Maka dia tanya dengan saya. Kalau dia tak ikut, dia pecat. Gaji dia masa tu dah dekat 5,000, 6,000 dah. Dekat dah lebih, dekat 7,000 dah. Gaji campur-campur semua dekat 10,000. Dia kata kalau dia berhenti ni, dia tak pakai tudung, dia buka tudung, pakai pakaian yang dikenakan oleh nafsu, kerana nak lawan, nak entertain klien. Bukan pelacur, bukan. Nak entertain je, nak layan je, nak pergi buat deal. Bos kata buka ni. Dia kata macam mana Ustaz? Saya kata, bos yang bagi rezeki ke Allah bagi rezeki? Bos bagi rezeki ke Allah bagi rezeki? Kalau kita yakin bos bagi rezeki, maka ikutlah cakap bos. Kalau kita yakin Allah bagi rezeki, apa Allah perintah, taat. Dia fikir panjang juga 2-3 hari. Akhirnya dia buat istikharah sebagainya. Akhir kata, Ustaz, tekad saya berhenti. Dia berhenti. Allah izin dia berhenti, terus dapat masuk jadi pensyarah di Universiti Melaya. Pada masa tu. Terus dapat jadi. Sekarang ni masih lagi. Saya ingat mungkin dah pindah universiti lain, tapi dia jadi pensyarah sekarang. Dah ada PhD dah, dah ada doktor dah. Barakah Allah bagi lebih baik daripada mungkin dia kata alah sekejap aja buka tudung tu, masa layan tetamu daripada luar negara tu aja, masa tu lepas tu pakai tudung balik. Pakai baju tutup aurat balik, tak apalah, nanti saya bagilah kamu bonus allowance. Bos dia cakap macam tu, bos dia bukan Islam. Bangsa tak sebutlah, sekali dia kata racist pula. Akhirnya dia kata saya berhenti, dia berhenti. Bos dia pun ni juga sebab perlukan dia ni bagus, cara interaksi dia bagus, cara kerja dia bagus, profesional, seorang mukmin. Dia berhenti 24 jam, dia berhenti. Allah izin dia duduk sekejap, sehari 2 hari dapat panggilan, ada kekosongan di Universiti Melaya tu, jadi pensyarah situ. Menggunakan pengalamannya, gajinya 7,000, lebih daripada 7,000 UM bagi sebab nak cope dengan gaji dia. Jadi ini barakah daripada Allah. Saya kata kita kena yakin kalau Allah memberi rezeki, Allah lah yang bagi rezeki, bukan bos kita. Alhamdulillah diikut. Alhamdulillah Allah tunjukkan kekuasaan dia. Jadi apa berlaku hari ini? Umat Islam keliru. Nak ikut siapa? Kalau bahagian sembahyang, kita ikut imam. Bahagian fatwa-fatwa nak kerja, nak kahwin, nak mati, nak kenduri apa? Ikut ulama. Nak kahwin, jumpa qadi, cari qadi. Qadi kata pergi buat kelas apa panggil? Perkahwinan. Apa? Kursus perkahwinan. Pergi kursus perkahwinan. Padahal dia tu ustaz. Dah ustaz dah. Dia dah mengajar, dah mulakahat, dia pergi juga kursus perkahwinan. Kenapa? Datuk Kadi suruh. Kena pergi juga. Walaupun dia tu mengajar, dah mengajar mulakahat dah. Tapi dia pergi juga. Ada kawan-kawan kita macam tu. Padahal dia dah mengajar, ustazah. Nak kahwin, kena pergi kursus, dia juga pergi duduk dengar. Bila orang tu salah cakap, dia kata, Ustaz, saya nak tanya betul ke sekian-sekian. Dia pula yang mengajar ustaz tu. Tapi dia pergi khusus. Nak dapat sijil. Dia sekular. Jadi tak logik kan? Benda tak logik. Baik, jadi sebab itulah hari ini kita lihat akibat daripada sekularisme itu, maka umat Islam jadi longgar. Longgar dalam dia punya ajaran dia. Islam jadi longgar, iman jadi longgar, takwa jadi longgar. Maka kita ikut arus. Bila longgar tak ada benda kita pegang, ikut arus. Arus kata buka aurat, buka aurat. Arus kata boleh terima LGBT lepas ni.
boleh terima LGBT. Kenapa nak terima LGBT? Sebab satu dunia dah terima LGBT. Dekat Amerika dah ada dah laki kahwin lain, laki kahwin laki. Dah ada dah. Dekat sana dah ada dah perempuan kahwin perempuan. Kenapa kita tak nak? Kita nak ikut zaman unta ke? Dia kata gitu pula. Kan kita ni madani civil society. Masyarakat bertamadun. Jadi civil society tu, madani tu terjemahannya civil society. Salah. Kan kalau civil society itu yang dimaksudkan Madinah, kembali kepada Madinah, itu betul. Namanya Madinah kan. Madani. Kalau nak kata nak ikut civil society, cakap je masyarakat bertamadun barat. Ikut. Kita negara masyarakat yang bergantung kepada, berasas kepada civil society barat. Jangan panggil Madani. Jangan panggil ikut Madinah. Jangan. Barat terus. Barat terima LGBT, kita terima LGBT. Barat terima pondan sebagai perempuan. Bapuk sebagai laki-laki. Barat terima, kita tak boleh terima, agama tak boleh terima. Kenapa kita nak ikut? Jadi kita kena betulkan balik. Saya sengaja cakap ni supaya tak berlaku lah. Kalau berlaku juga, rakyat dah tahu. Baik, jadi pertama, orang Islam pecah. Sekular memecahkan kita. Yang kedua, impak besar Mulkan Jabariyah ialah melahirkan ramai manusia munafik. Sebagaimana hadis Nabi SAW menggambarkan, sampai pada satu waktu fitnah membesar, maka ketika itu orang Islam terpecah dua. Satu golongan yang beriman, sikit pun tidak ada nifak. Yang satu golongan orang yang munafik, sikit pun tak ada iman. Maka kita dah nampak dah, rupanya yang memecahkan ni sistem sekular. Maka sistem sekular melahirkan manusia yang mempunyai Tuhan yang banyak. Manusia yang tak takut dengan Allah. Maka di luar nampak Islam, ada janggut, ada kopiah, ada serban, ada jubah. Tetapi di dalamnya rupanya menentang Islam. Munafiqin. Maka sistem ini melahirkan ramai manusia yang bersifat munafik. Menyembunyikan hakikat kekufuran dengan kesamaran yang telah ditimbulkan oleh sekular tadi. Sekular menimbulkan kesamaran. Kita, betul ke ni Islam? Tak Islam. Syubhat belaka. Semua pakai syubhat belaka. Bila tanya hukum ni, bila tanya hukum, Ustaz, apa hukum makan daging babi yang dibuat di makmal? Daging babi yang dibuat di makmal, apa hukumnya? Yang kata babi mana boleh? Buat makmal ke, dekat ladang ke, tak boleh nama babi, kata Ustaz. Tapi ni Ustaz, dibuat daripada soyabin. Dicampur sikit ni, dicampur sikit tu, akhirnya kan rasa dia macam rasa daging babi. Orang yang pernah makan daging babi cakap, ini daging babi ni, kan? Tapi dia bukan daging babi, soyabin. Mula-mula dia tak tanya babi dulu, tanya daging lembu. Apa hukum makan daging lembu yang dibuat di makmal? Daging lembu kat makmal, habis daging tu kena sembelih tak, kata Ustaz? Daging tu tak sembelih, Ustaz. Mana boleh makan benda tak sembelih? Tapi ini bukan daging betul, Ustaz. Soyabin, dia kata. Oh, soyabin, perasa apa? Perasa kambing. Perasa lembu. Soyabin, perasa lembu. Boleh tak, Ustaz? Oh, kalau soyabin boleh lah. Ustaz, soalan nombor 2. Boleh tak saya makan daging babi, Ustaz? Mana boleh daging babi haram? Ini daging babi yang dibuat di makmal, Ustaz. Soyabin. Soyabin juga. Sembelih tak? Memang tak sembelih, Ustaz. Soyabin. Tapi perasa babi. Bau dia babi. Perasa dia babi. Siap dia cacing lagi dalam tu. Cacing babi. Kata. Tapi, dia bukan babi. Dia soyabin. Boleh tak, Ustaz? Ustaz dah pening dah. Allahu Akbar. Kan aku kata boleh, Kang. Keluar fatwa boleh makan daging babi makmal. Sudah. Macam mana? Syubhat. Benda syubhat. Ustaz nak cakap pun susah nak cakap. Macam mana ni? Nak kata tak boleh? Boleh. Jadi adalah hukum dia. Saya tak nak cakap hukum bagi qadhi keluarkan hukum. Tapi nak sebut kat sini, kan? Syubhat. Maka ramai manusia menjadi munafik. Tak apa. Ustaz kata tu tak boleh. Ustaz kata tak boleh. Tapi sebenarnya boleh. Sebab ni daging soyabin. Dia pun makan daging. Akhirnya mula-mula makan daging soyabin perasa babi. Lepas tu dia makan daging babi je. Aku dah makan daging babi soyabin ni. Okey, tak apa pun. Mari kita try daging real punya. Mula makan babi pula. Syubhat. Kan? Al-halalul bayin. Yang halal tu jelas. Wal haramul bayin. Yang haram pun jelas. Yang tengah-tengah tu. Yang syubhat. Tak jelas. Jadi, sistem sekular menyebabkan kita tak jelas. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Akhirnya kita terjerumus ke dalam haram.
Inilah kita lihat, maka ramailah manusia menjadi munafik, menyembunyikan hakikat kekufuran yang ada. Sebab tu kita kena lihat bahawa sistem sekular menyuburkan ciri-ciri munafikun. Ini kesan yang paling besar sekali. Yang kedua yang kita sebut tadi. Yang pertama pecah belah. Ini besar dah ni. Yang kedua, kita ramai orang dah mula munafik, bersifat munafik. Luar nampak elok, depan ustaz tunduk je jalan, cakap baik je. Kan? Depan orang soleh-soleh elok je. Dekat luar pergi disco, kan? Kalah orang yang bukan Islam. Jadi ini kita lihat, kan? Maka kekaburan, kesesatan, kemunafikan menjadi subur. Dan bukan saja dia menyesatkan, dia sesat, tapi dia menyesatkan orang lain. Subhanallah. Inilah kesan Mulkan Jabariyah. Kita kena nampak yang ini. Kalau tidak, kita akan terikut. Kita nak bangkit dah ni, nak bangkit dah, insya-Allah. Marilah kita bangkit bersama-sama. Macam mana cara bangkit, nanti saya cakap sekali lagi. Yang kedua, yang ketiga, falsafah sekular melahirkan sistem pentadbiran yang mengongkong Islam, yang membelenggu keupayaan dan kekuatan ummah yang sebenar. Nampak macam okey, tapi dia rupanya sekatan. Saya bagi satu contoh. Boleh, silakan. Ada tempat kosong, insya-Allah. Sebelum makan kambing golek, kita bergolek dulu. Insya-Allah. Jadi kita lihat, maka jadilah umat Islam yang seperti seekor rimau. Kita sebut ini harimau Melaya. Sekarang harimau Melaya dah mula menang lah. Lawan Turkmenistan menang. Lawan Hong Kong menang. Lawan apa lagi ni? Satu lagi dah. Hong Kong, Turkmenistan, ada menang ya? Ada kot lawan, kita pun tak ingat lah lawan apa menang. Harimau Melaya menang. Harimau Melaya sudah mula menunjukkan taring. Ada satu peristiwa tu, kan? Lawan Indonesia ke mana ke agaknya, tak tahulah. Saya cuma tengok dia punya highlight, nak tahu menang kalah je. Balik dia lawan-lawan. Lawan-lawan, maka tiba-tiba pasukan Harimau Melaya merampas bola daripada pertahanan apa dia panggil? Indonesia. Maka dia kata apa? Jangan bermain-main dengan anak-anak harimau. Jangan main-main dengan anak harimau. Lepas tu sebelah selatan pun bagi harimau juga. Southern Tiger. JDT, Johor Darul Takzim, yang tak pernah kalah sampai setakat ni. Anak harimau, bukan anak harimau. Harimau Selatan. Jadi pada hakikatnya kita ada nama sahaja. Islam ni dia kuat. Islam ni kuat. Kalau perang, insya-Allah menang. Kami dah kena tahan dengan Israel lah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Saya dah pernah masuk, dah rasa dah penjara Israel. Memanglah 10 orang sahabat-sahabat kami mati ditembak atas kapal. 10 orang. 80 orang lebih dia tembak teruk, cederanya teruk parah. Sebab pelurunya masuk, pusing, meletup. Bila kena tulang dia meletup. Tulang pecah. Kawan seorang, Afianto, Allah izin, duduk sebelah saya. Ketika diserang oleh Israel tu, dia punya Apache dia tembak, helikopter dia tembak, kena tangan dia. Meletup, pecah. Tulangnya yang diambil 32 serpihan. Ada lagi yang tak boleh ambil, kata rosak tangan. Pelurunya pecah tulang. 10 orang syahid atas kapal. Jadi dah masuk dalam penjara, dah tengok dah muka-muka komando dia. Muka komando dia bersembunyi di sebalik M16 dia, M27 dia. Dia tutup semua, baju 3 lapis 4 lapis. Ada dia punya apa dia panggil tu, hak luar sekali tu, macam jaket di luar tu. Taruh peluru, taruh ni apa semua, taruh macam-macam lah. Ada satu tercair warna kuning-kuning sikit taruh sini. Agaknya racun ke apa, orang tak tahulah. Ada macam-macam. Ada pad, sini ada pad. Kan, semua pad semua. Maknanya kat sini kalau orang pukul dengan kayu pun tak sakit lah. Ada pad semua. Kaki. Lengkap semua, datang dengan senjata. Tutup, pakai dia punya topi dia tu. Tutup. Macam pakai purda. Pakai purda. Purda ni Israel dah pakai dah. Lepas tu dia pakai cimata. Dia punya Google dia. Ada yang tak pakai, ada yang pakai. Jadi boleh tengok ada. Tengok wajah dia orang tu, boleh tengok tu, renung muka dia mesti dia tunduk. Dia tak berani bertentang mata.
Takut. Dia hanya berani dengan senjata saja. Jadi bila kita tengok dah perangai dia orang, rupanya jiwa dia kosong. Jiwa dia kosong. Kalau orang Islam dia beri peluang berlawan dengan dia fair and square, berlawan berdepan, insya-Allah kalah dia. Walaupun badan dia besar, kalah dia. Sebab jiwa dia pengecut. Takut mati. Takut mati. Kita masa dia tembak, mula-mula masa tengah sembahyang subuh. Tengah sembahyang subuh tu, dia tembak bom gas tu, yang meletup keluar gas tu. Tengah sembahyang, kawan-kawan ni kawan cerita, masa tu saya belum waktu sembahyang lagi. Saya sembahyang tengah perang. Tengah-tengah buat tu saya sembahyang. Sebab kami second shift. Dia serang masa tengah first shift. Tengah sembahyang tu, tengah sembahyang subuh, berdiri ni kan, second rakaat ke rakaat pertama ke tak ingatlah, dia tak sebut kan. Dia kata datang bom tu. Bergolek. Dia tembak daripada kapal dia. Bergolek. Berhenti kat depan seorang kawan ni daripada Lubnan. Kawan daripada Lubnan. Halak nama dia, Malik Halak. Dia tengok, dia kata, bom, dia kata. Sekejap dia meletup, habis aku, dia kata. Dia pun tendang ke sana. Masuk ke jamaah sebelah sini pula. Balik. Pergi sebelah orang lain pula. Orang tu tengok, bom. Dia tendang sebelah sini. Patah balik ke dia pula. Jadi macam bola lah pula. Kan? Dia tengah nak meletup kan? Nak meletup. Bila-bila masa dia meletup. Jadi ada seorang yang tak semayang di depan luar ni, yang duk jaga tu. Pergi dia pegang, ambil bom tu. Maksudnya kalau bom tu meletup, pecah tangan dia. Tapi dia nak selamatkan orang yang solat. Dia tak fikir, takut dah. Tak fikir bom meletup, tak fikir dah. Ambil bom, campak terus ke bawah, masuk dalam komando Israel punya bot komando tu. Masuk situ. Meletup kat situ. Oh, kelang kabut dia. Maka dia orang kata kan, Mavi Mamara ada bom. Padahal bom dia. Kita bantah balik ke dia. Kan? Allah izin lambat, letup dia lambat. Tolak sana, tolak sini, gelik sini, tolak sini. Tak meletup. Sampai ambil, berani orang ambil itu, berani dia ambil, kalau meletup tangan dia pecah. Kan? Baling bawah, kena betul-betul masuk. Ada gambar orang ambil, bom tu meletup dalam tu. Tapi meletup, kapal dia, bot dia tak pecah. Dia meletup keluarkan ni aja. Lepas tu lari. Kami dah jumpa dah orang-orang yang ada, yang menjadi tentera. Dia panggil Shatid 13. Shatid 13 komando yang paling terror sekali di Israel. Dia boleh darat, dia boleh laut, dia boleh udara. Mereka yang serang kami lah atas kapal. Dia punya jahatnya, dia tak ada sikit pun sifat simpati, tak ada. Hati keras, hati dah kering hati dia. Allah izin, bila kita takbir je, mereka bergegar, lari. Bot dia dah dekat, takbir, Allahu Akbar, lari. Takut dengan takbir. Jadi bila kita tengok, bila dah kena tangkap, dah kena ikat semua, dah masuk penjara ni. Kan? Tengok dia tu kan, memang jiwa dia kosong. Jadi insya-Allah kalau orang Islam bertembung dengan mereka, pasti menang, insya-Allah. Bukan saja janji Allah, memang dari sudut fizikal, spiritual pun dia kalah dah. Memang janji Allah kita menang. Tapi dari sudut fizikal dia, spiritual pun dah kalah dah dia. Sebab tu sekarang ni, sahabat-sahabat kita di Palestin sedang menunggu umat dari Nusantara. Baru-baru ni Dr. Nawaf At-Takrari, Dr. Nawaf At-Takrari, pengurusi Rabitah Ulama Palestin, Ikatan Ulama Palestin, datang ke Malaysia beberapa bulan yang lepas, sebelum puasa, sebelum ni. Kami buat perbincangan. Dia kata kami hanya mampu buat yang setakat kami mampu buat ni sekarang ni. Bertahan, bila berdamai. Bertahan, Israel bom, tembak kat Gaza, bom, kita balas balik apa yang kita mampu. Lepas tu Israel minta berdamai. Setakat tu je kami mampu. Tapi kami sedang menunggu saudara-saudara kami dari Nusantara. Disebut dari Malaysia, Indonesia, daripada sekitar ni. Kami sedang menunggu. Datang saja kamu ke sana, banyak ada kekuatan. Orang Nusantara bangkit, pergi ke sana, maka dia kata insya-Allah seluruh dunia kita akan milik. Seluruh dunia kita akan kalahkan mereka. Tapi malangnya kita ni telah dihimpit oleh sekular. Berani tak berani kan. Jadi itulah masalah. Jadi sebab tu yang ketiga ni, apakah kekuatan yang ada pada Mulkan Jabariyah, sekularisme yang telah betul-betul menguasai kita? Kita ni harimau. Nak sebut harimau Melaya, sebutlah harimau Melaya. Harimau Selatan, sebutlah harimau Selatan. Kita ni harimau. Satu lagi harimau apa? India. Hak besar tu. Tetapi ibaratkan harimau yang berkuku tajam, yang bertaring besar, yang badannya kuat dan sihat, tetapi terkurung dalam jaring-jaring, dalam kandang-kandang sekular. Kita boleh mengaum,
kita boleh cakar, tapi hanya di dalam kandang. Manusia dia lain, ketawakan kita, gelakkan kita. Berapa juta kumpul dekat Indonesia bila berlaku peristiwa-peristiwa demonstrasi yang lepas yang dibawa oleh Habib Rizik. Paling kuat berkumpul 11 juta. Bayangkan 11 juta kumpul. Di Malaysia peristiwa apa namanya, aset yang kumpul kan 1 juta. TV kata 50,000. 1 juta kumpul kat Malaysia. Indonesia 11 juta, 8 juta, 7 juta, biasa. Tetapi kita boleh mengaum, kita boleh menjerit, kita boleh demonstrasi. Buat apa? Di dalam kandang-kandang sekular. Ibaratkan harimau yang tajam kukunya, yang hebat taringnya, yang besar badannya, yang kuat, yang boleh meratah manusia begitu saja. Tetapi semua kekuatan dan keberanian dikongkong oleh sekular. Maka sekular mengongkong kita. Kita nak mengamalkan dinar. Sampai sekarang kajian Kelantan tak boleh mengamalkan dinar. Boleh jadikan dinar sebagai mata wang yang ada. Tak boleh. Setakat jual dinar je boleh lah jual dinar. Tak boleh. Sebab sistem dikuasai oleh sekular. Dia tak benarkan. Ni kapitalis, tak boleh. Mahathir cerita pasal dinar. Sampai sekarang. Dah pencen. Dah jadi PM 2 kali. Nak jadi PM lagi. Kan? Tak boleh dapat dinar jadi. Ini sistem ekonomi. Terpaksa guna duit fiat money. Terpaksa mengguna apa sistem yang dia ada. Sistem riba. Nak beli kereta kena riba wajib. Kan? Kecuali kita beli cash. Kan? Beli tunai baru. Tapi berapa orang boleh beli kereta tunai? Berapa orang sangat? Kan? Rumah. Nak beli rumah. Semua terpaksa. Interest, riba. Berapa ramai orang beli rumah dengan cash? 2-3 orang agaknya. 4-5 orang agaknya. Jadi Mulkan Jabariyah hakikatnya mengurung Islam. Hakikatnya. Jadi ketika mana Islam nak bangkit tajdid, di 100 tahun yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika umat Islam ada kekuatan-kekuatannya dan akhirnya mereka akan bangkit. Ketika mana umat Islam bangkit? Ketika nyawa mereka dah sampai sini dah. Nyawa mereka dah naik sampai sini. Maknanya di kemuncak fitnah. Di kemuncak fitnah dan kesusahan, ketika itulah Allah akan datangkan kekuatan kepada umat. Sama ada kekuatan daripada umat-umat yang ada tu, ataupun kekuatan daripada kepimpinan yang ada pada masa itu. Yang kemungkinan besar akan dipanggil sebagai Al-Mahdiyin. Mereka yang mendapat hidayah Allah. Jadi sebab tu saya cerita benda ni sebab kita berada di ambang-ambang kejatuhan Mulkan Jabariyah. Di ambang. 3 Mac 2024 cukup 100 tahun kejatuhan. Ada pelucutan jawatan Amirul Mukminin di Turki Osmania. Cukup 100 tahun. Dan Nabi gambarkan setiap 100 tahun akan berlaku man yujaddidullah dinah. Mereka yang akan mentajdidkan agama. Jumhur ulama termasuklah Dr. Yusuf Qaradawi rahimallah, juga termasuklah Syekh Ahmad Yasin rahimallah, dan juga ulama-ulama yang lain daripada Saudi pun ada ulama-ulama yang menggambarkan bahawa mereka yakin tajdid pada kali ini bukan tajdid dari sudut ibadah, fiqh baru ke, fiqh alam Malaysia Madani ke, kan, ataupun dari sudut kemasyarakatan ke, tajdid masyarakat. Tajdidnya Islam akan bangkit. Islam akan bangkit keseluruhan, dan insya-Allah akan sampai ke fasa yang keempat, iaitu fasa di mana khilafah Islam akan tertegak, dan ini juga yang diyakini oleh pihak-pihak musuh Allah. CIA telah keluarkan statement dia dalam artikel dia, dalam dia punya manuskrip dia, kan, a world mapping the future world. Mapping ni apa? Penjangkaan, kita memetakan masa depan dunia. Dia mengatakan abad 21 adalah kebangkitan Islam. Dia sendiri cakap. Sebab apa? Islam, agama Islam antara yang paling cepat sekali tumbuh. Paling cepat sekali. Sama ada sebab anak ramai. Sebab tu kita ada anak ramai. Cuma maafkan kalau bising-bising sikit ni. Memang orang Islam ni anaknya ramai. Sama ada sebab anak ni ramai. Kadang-kadang yang mampu sikit, isteri ni ramai. Yang ketiga yang paling besar sekali, dakwah. Yang telah ramai. Orang dah mula kembali kepada Islam. Orang dah mula kembali kepada Islam. Ketika peristiwa diserang Mavi Marmara Flotilla 2010 dulu, satu dunia bersama dengan NGO. Sehingga Israel terpaksa melepaskan kami dalam masa 48 jam.
Saya tanya dengan warden yang jaga tu, berapa lama kami nak ditahan ni? Dia kata minima 6 bulan. Minima. Sebab kamu akan didakwa menceroboh Israel. Mengganggu keselamatan Israel. Kamu dia akan dituduh sebagai pengganas. 6 bulan minima bicara. Mai duduk dalam penjara dia. Tiba-tiba dalam masa 48 jam mereka terpaksa keluarkan semua. Kenapa? Satu dunia bangkit bersama NGO tadi. Turki, Parlimen Turki bersidang. Erdogan kata apa? Mereka telah rampas kapal yang ada bendera Turki. Mereka telah membunuh rakyat Turki di atas kapal. Apa lagi bukti yang kita nak untuk kita menyelesaikan masalah ni once and for all, dia kata. Sekiranya Israel tidak membebaskan orang-orang yang ditangkap tadi dalam masa 48 jam, kata Erdogan, kami akan hantar tentera kami pergi ke Israel. Tentera Turki adalah tentera kedua terbesar dalam NATO. Tentera pertama Amerika, kedua terbesar yang terkuat ialah Turki. Turki hantar tenteranya ke Israel, habis hancur Israel. Jadi alasan untuk nak menghancurkan Israel. Erdogan cakap macam itu, sebulat suara parlimen menyokong Erdogan. Presiden Abdullah Gül pada masa itu, Presiden Abdullah Gül, presiden dia, macam kita raja mengeluarkan statement, wahai Netanyahu, kami ada drone yang boleh jalan 1000 km. Drone, kapal terbang tanpa pilot, drone. Kami akan bawa satu drone dengan satu bom, sebiji bom khas untuk rumah kamu je. Dia cakapkan Netanyahu. Maka kalau kamu tidak lepaskan dalam 48 jam, sebiji bom akan jatuh kat rumah kamu, khas untuk kamu. Drone ni khas untuk kamu. Maka gementar Netanyahu, gementar tentera Israel. Bau Turki, belum seluruh dunia Islam keronyok dia. Bau Turki je. Bayangkan seluruh dunia Islam bangkit dengan satu kepimpinan, habis dia. Dan di sini masa tu dah tak lama dah, dekat dah. Dah terlalu dekat dah. Jadi sebab tu kita nak tengok kat sini, marilah sama-sama kita kembali balik kepada Islam. 3 perkara sunnah yang besar yang saya sering sebut, kita kena kembali kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita perlu dibersihkan, akal kita perlu disedarkan, dibersihkan dengan ilmu-ilmu Islam. Akhlak kita perlu ditingkatkan melalui ibadah-ibadah yang sahih. Kemudian pada masa yang sama kita kena bersama menghidupkan ukhuwah. Menghidupkan ukhuwah kita supaya tak berpecah-pecah. Janganlah kita berpecah-pecah. Kita ikut arus hari ini. Apa arus hari ini? Ustaz-ustaz kita berpecah dalam YouTube. Hebat, terkenal, pengikut sampai ratus ribu. Tapi yang dia cakap, apa yang menjadi bahan dia? Kutuk ustaz sana. Ustaz yang paling banyak kutuk orang, ustaz tu paling banyak pengikut dia. Ini fitnah hari ini. Fitnah. Tidak ada tawaduk. Rendah diri sesama kita. Walaupun al-haq bersama kita. Tapi kita kena ada rendah diri. Akhlak kita. Ini. Semua adalah pencaturan yang dibawa oleh musuh kepada kita. Orang ada ilmu pun bergaduh sama sendiri. Apalagi orang yang tak ada ilmu di bawah. Keliru. Maka saya menyeru kembali balik kepada apa yang Nabi perintah kepada kita. Kita tak nafikan ada perbezaan pandangan. Ada yang pandangannya begini, Wahabiyah. Dia kata Allah ke arash. Yang ni pula sesat hak tu. Ni pun sana pun sesat. Semua pakai sesat menyesat. Tak apa. Bila Amirul Mukminin dah ada besok, Khalifah dah ada, Islam dah tertegak, semua tu akan settlekan. Hari ni tak ada hakim. Kita cakap orang tu sesat. Siapa yang nak menghakim orang tu sesat? Siapa? Qadi. Qadi pun ada orang kata sesat. Siapa yang nak menghakim? Tak ada. Bila ada Amirul Mukminin, bila ada kepimpinan Islam yang saleh, yang bertakwa, masa tu yang akan menyatukan semua orang. Jadi sekarang ni jangan tengok perbezaan kita. Memang kita berbeza pandangan. Isu Allah di arash ini contohnya, ulama salaf dah bincang panjang dah. Ikut mana yang kita rasa selesa. Semua pakak-pakak ada pandangan yang baik belaka. Ikut. Yang penting sekarang musuh kita ialah Dajjal yang nak keluar ni. Sekutu Dajjal ni, Zionis ni. Dan seluruh sekutunya. Kita bersatu. Di Syria. Sekali lagi saya sebut. Di Syria, Syiah lawan dengan Sunni. Syiah sesat tak? Orang Sunni kata Syiah sesat. Memang betul sesat. Syiah pula kata Sunni sesat. Tapi adakah dengan kata kawan kita sesat, kita boleh bunuh dia? Boleh perang dengan dia? Tak boleh. Walaupun dia sesat, tak kafir lagi sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma ditambahlah kat situ imam ni, imam tu, imam sebagainya. Sesatlah, tapi tak kafir.
Dan kalau kafir pun, bolehkah kita hukum bunuh kat dia? Tak boleh. Sebab kita tidak ada khilafah. Khilafah yang boleh berhak menjatuhkan hukuman mati. Tapi hari ini, kita terperangkap dengan peperangan-peperangan saudara. Yang Syiah, bantai yang Sunni. Yang Sunni, bunuh yang Syiah. Kita sama-sama kita bergaduh. Sedangkan itu semua merupakan percaturan. Kalau kita tengok di Syria, yang berperang, semua proxy war dipanggil. Di belakangnya ada Amerika, bagi duit ke ISIS. Bagi duit ke ISIS Amerika. Dan dia dah mengaku dah pun. Kan? Kemudian ada sampai Bashar Assad, ada pula daripada Rusia dan China. Jadi kita bergaduh sama-sama kita. Jadi sekarang dah sampai satu peringkat, kita melihat kekacauan yang ada ni bukan lagi suatu yang biasa, tapi luar biasa. Di belakang ada perancangan jahat. Maka kita jangan ikut perancangan jahat itu. Kita kena kembali balik, bina kekuatan kita. Sampaikan apa yang saya sampaikan ini. Sebab mungkin lepas sampai tak tahu boleh sampaikan lagi ke tidak. Sampaikan semula. Sebab tu tuan-tuan, sempena dengan Syawal ni, kita bukan hanya nak beraya-raya, makan-makan, salam-salam, minta maaf. Tak, kita nak tengok yang lebih besar. Kita bukan hanya sekadar nak bermaafan dengan dosa-dosa kita sama kita. Bukan sekadar kita nak sama-sama bermaaf-maafan, sama-sama makan-makan, ziarah-ziarah. Tapi kita nak membina kekuatan umat. Kekuatan umat wajib dibina. Dan sekaranglah masa terbaik. Sebab Allah dah janji menang. Allah janji menang kat kita. Allah janji menang. Dan bila Allah janji menang, Allah akan bagi kemenangan. Cuma siapa yang bersama kemenangan? Itu menjadi persoalan. Sama ada kita bersama dengan kemenangan tadi, ataupun kita bersama dengan arus yang memecah belahkan lagi. Maka saya menyeru kepada semua daripada diri saya, tuan-tuan sekalian, termasuklah majlis raja-raja, termasuklah pemimpin-pemimpin yang nak dekat Islam tu, PM10 yang boleh jadi imam, boleh khutbah tu, kembali balik kepada prinsip asas. Jangan ikut arus. Jangan ikut antara bangsa yang memang sesat dan menyesatkan. Kita kena kembali semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali balik semula kepada apa yang Nabi ajar dulu. Bersatu semula. InsyaAllah Nusantara akan ada kebangkitan. Ini yang digambarkan oleh semua ulama-ulama yang mengkaji. Yang mengkaji semua pakar-pakar kata Nusantara akan bangkit. Dan mereka tidak boleh halang Nusantara untuk bangkit. Macam mana Fir'aun tidak boleh menghalang Musa untuk jadi Rasul dan menjatuhkan dia. Tak boleh halang. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada tuan rumah lah. Kan? Dan minta supaya buat kat sini. Jadi Alhamdulillah, tempat yang soleh, yang baik, kita doakan supaya barakah dan rahmat Allah berikan kepada tuan rumah. Yang telah mengizinkan kita buat macam ini sama-sama. Dia bawa pula kambing golek. Dia kata marilah dia buat kambing golek. Dia kata insya-Allah, alhamdulillah, kawan-kawan sahabat-sahabat kita boleh rasa kambing golek lah hari raya ni kan. Dan insya-Allah mudah-mudahan ukhuwah kita akan sentiasa tertingkat dan menjadi subur sehingga akhirnya kita boleh bersama-sama tolong menolong membina kekuatan. Insya-Allah janji Allah benar, maha benar. Kan? Dan janji Allah kita menang. Maka tidak ada yang akan mengganggu dan menghalang. Cuma kita lah. Mungkin ujian akan kena kat kita. Mungkin kita akan bersisih sama kita. Mungkin kita akan ada masalah-masalah sama kita. Atau mungkin kita hadapan dengan macam-macam tekanan. Tapi insya-Allah janji Allah menang. Bila kita bersama dengan janji Allah, kita menang. Dunia dan akhirat insya-Allah. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca doa rabitah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها وعد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شات في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 punya. Allah. Ingat pukul 12.